Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Ini satu kejutan, satu kenyataan daripada salah satu Menteri Anwar Ibrahim, Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, yaitu Menteri Keterjaminan Makanan, Mat Sabu. Dalam satu kenyataan, KPKM tidak akan lindungi pihak terbabit kartel padi beras. Diumumkan pula berkaitan dengan kartel padi dan beras. Benarkah ada kartel padi dan beras? Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, maafkan saya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan tidak akan melindungi jika ada mana-mana pihak yang didapati terlibat dengan aktiviti kartel padi dan beras di negara ini. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Sabu, menjelaskan perkara itu dalam hantaran di laman Facebook beliau hari ini berikutan pertanyaan oleh sesetengah pihak mengenai isu tersebut baru-baru ini, bertarikh 15 April. Sehubungan itu, beliau berkata, KPKM sentiasa bersedia menyalurkan sebarang maklumat kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia, iaitu MyCC, sekiranya benar wujud kartel padi serta beras dan tidak akan mencampuri sebarang urusan siasatan oleh MyCC. Antara skop tugas MyCC ini adalah menyiasat kewujudan kartel dalam ekonomi negara kita. Soalan ini saya dah jawab beberapa kali sebelum ini, tapi mungkin mereka terlepas pandang. Moga penjelasan ini dapat memberikan pencerahan kepada semua, katanya. Menteri KPKM ataupun Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Mat Sabu sudah membuat pendedahan ini. Nah, saudara-saudara, adakah ini menunjukkan Mat Sabu sebagai menteri di dalam platform ataupun Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjalankan tugas dengan baik? Mungkinkah kalau Mat Sabu ini tidak layak untuk memegang jawatan itu, beliau boleh digugurkan? Tapi setakat ini kita dapat lihat Mat Sabu menjalankan tugas sebagai Menteri KPKM dengan baik. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kartel padi dan beras. Benarkah ada kartel padi dan beras berlaku di Malaysia? Nah, sekiranya ada, perlu diambil tindakan segera. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara yang amat dihormati, saya ingin menyampaikan satu maklumat yang saya ambil daripada Harapan Daily yang membezakan pemerintahan PN, pimpinan Muhyiddin Yassin, dan pemerintahan Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ataupun PMX hari ini. Saya tidak berkata Muhyiddin Yassin tidak baik pemerintahannya. Namun saudara-saudara, di dalam maklumat yang saya dapat daripada Harapan Daily, kita hanya melihat maklumat ini. Saya tidak pasti ini sahih 100% ataupun tidak. Tetapi perkongsian ini saya rasa akan membuka mata dan terutamanya rakyat Malaysia. Mata rakyat Malaysia, mata pengundi untuk menentukan siapakah kerajaan yang selayaknya akan memimpin negara Malaysia pada masa-masa ataupun PRU akan datang. Nah, di dalam penulisan ini menunjukkan kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang best zaman Abah berbanding era PMX? Kita tidak di mana zaman Abah best berbanding dengan zaman PMX. Sedangkan zaman mereka bukannya berbeza 10 hingga 20 tahun, tetapi hanya beberapa tahun sahaja. Bila berhujah dengan mereka yang berkata demikian, hujahnya
kerana zaman Muhyiddin dapat duit KWSP. Yang lain, kononnya harga barang murah. Fakta yang jelas tidak benar atau maksud lain menipu. Mereka kata pelaburan masuk beratus bilion. Yang dibawa PMX menipu. Yang sedihnya, mereka dapat info tersebut daripada tentera cyber level cap ayam dan bukannya dari Bloomberg, BNM, Mida maupun menteri-menteri terbabit. Padahal di zaman PN dulu, berapa banyak pelabur yang lari ke negara-negara jiran dan tiada pelaburan yang masuk ke negara ini seperti mana dilakukan kerajaan sekarang. Dalam infografik di bawah, boleh lihat perbezaan di antara PMX dan Muhyiddin. Saya kongsikan gambar di sini. Nah, ini boleh membuka mata, pikiran dan telinga ramai orang. Kalau ini benar sudah pasti, kita boleh kata selamat tinggal Muhyiddin Yassin dan kemenangan baru Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan musuh-musuh Anwar termasuklah Mahathir. Bagaimana pemerkasaan Islam diberikan? Jauh lebih banyak daripada zaman PN dengan perbezaan RM 800 juta di mana dikatakan PMX abaikan Islam. Lihat indeks rasuah negara kita semakin baik. Nilai ringgit tidak seteruk zaman PN, inflasi jauh lebih baik, KDNK meningkat, dan pengangguran menurun hampir 2%. Saya tidak mahu menulis panjang pagi ini, sekadar ingin bertanya, apa yang bestnya zaman Muhyiddin, sedangkan harga ayam mahal, harga minyak 2 kali ganda, harga cili merah naik 3 kali ganda, pendek kata, harga barang mahal. Apa yang bestnya zaman Muhyiddin? Kita dikurung hingga ada yang kibarkan bendera putih kerana susah. Siapa kata zaman PN rakyat senang lena? Apa yang bestnya zaman Muhyiddin? Sedangkan zaman itu, sudahlah bonus raya pun tidak seperti mana kaki tangan awam perolehi zaman PMX dengan bonus 2.000, duit raya 500 dan malah tol pun percuma. Apa yang bestnya zaman Muhyiddin? Tahukah Anda? Nak raya pun tak boleh. Tahukah Anda, rakyat negara ini adalah rakyat paling lama dikurung di dunia ketika pandemik. Masih ingat orang Islam atau Melayu sedih masa itu kerana terlalu lama tidak dapat sholat Jumaat. Sebab kita dikurung terlalu lama. Lebih heran, negara kita isytihar darurat semasa PKP. Apa yang bestnya zaman Muhyiddin? Uang simpanan Anda sendiri habis 10 hingga 30K kerana dibenarkan keluar bukannya bantuan daripada kerajaan. PMX baru menjadi PM 1 tahun 5 bulan dan kita sudah dapat menikmati pelbagai kemudahan. PMX telah membantu lebih 10.000 doktor, kontrak diserapkan pekerjaan tetap di dalam kerajaan. PMX telah membantu lebih 40.000 muflis lepas dari senarai bankrupt. Sebab itu dikatakan, jika PMX ini diizinkan menjadi Perdana Menteri, hingga 10 tahun, negara kita mampu mendekati ekonomi Singapura. Nah, ini sudah pasti kemenangan kepada Anwar Ibrahim. Kebencian mereka kepada kaum-kaum lain semakin menebal. Walaupun mereka tahu kerajaan PN gagal secara total berbanding kerajaan perpaduan, tetapi isu perkauman dimainkan sehingga ada yang tidak perasan. Pemikiran Khawarij telah meresapi ke minda mereka. Mereka sedang menonton permainan Khawarij, tetapi mereka tidak sedar. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.